Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita. Alhamdulillah pertemuan yang ke-5 kalau tak silap, 5 ke 4 gitu. Oh, lupa dah. Lebih kurang begitu tak? Boleh kita mula dengan surah Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita teruskan dengan apa tu, Rabbana la tuzigh qulubana ke lepas tu. Lebih kurang 4 atau 5 pertemuan begitu. Tapi pertemuan ni kita lupa pertemuan sebab satu pertemuan yang sangat menarik. Kita katakan doa ni sehingga kan dah lose count dah. Tak sedar bahawa kita dah sebulan dah sebenarnya. Tiap minggu dia dah 4 pertemuan dah. Sekurang-kurangnya 4 pertemuan dah kita berjumpa untuk memperbincangkan tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan doa ini. Kerana doa ini bukan semata-mata kita minta di lisan kita semata-mata, tetapi dia sebenarnya sampai ke hati. Kadang-kadang kita terfikir kenapa doa kita dikatakan tak dimakbulkan Tuhan. Kita rasa macam Allah tak makbulkan sebab kadang-kadang kita minta pun tak serius. Macam mana kita minta satu benda yang kita nak minta, kita pun tak tahu apa kita minta. Jadi itu antara sebab kenapa kita adakan program ini bersama-sama dengan Coach Alan, dengan Coach Asia. Kerana apa? Sebab kita hendak revise balik doa-doa ni supaya doa ni biar masuk ke dalam hati, supaya dia sampailah ke pintu Allah SWT. Allah tu sentiasa mendengar. Tetapi supaya Allah approve lah apa yang kita minta ni, supaya kita faham apa yang kita nak doa, dan supaya Allah SWT mudahlah lagi dia barulah dia nampaklah supaya kita ni bersungguh-sungguh hendak berdoa kepada dia minta. Kalau kita minta ke orang main-main, orang tak bagi kat kita. Kita tak sungguh, kita minta kerja, orang tanya kat kita, awak ni betul kan nak kerja kat ni? Tak adalah, macam saya cuba try. Ya saya suruh. Ingat-ingat boleh dapat kerja kalau macam tu. So ibarat macam tu. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah SWT, mesti kita doa dengan sungguh-sungguh, dengan juga, dan bukan sekadar sungguh-sungguh, dengan apa sangka baik pada Allah, Allah mesti makbulkan dengan cara yang terbaik buat kita. Baik. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan sentiasa dalam ceria, walau apa pun dugaan yang melanda, sama ada gundah gelana ke, jangan dipikirkan berpanjangan lah. Sebab siap yang lepas hujan tu pasti akan ada matahari, pasti akan ada pelangi, insya-Allah. Itu sebenarnya yang kita nak bincangkan hari ini, berkenaan dengan suatu benda yang sangat-sangat penting, iaitu kalau boleh kita serahkan segala apa yang kita ada ni, kita nak perkara ni. Orang pergi belajar zaman-zaman kecil-kecil dulu kan, orang pergi belajar silat lah misal. Ada orang dia pergi belajar ni, dia nak satu ilmu. Apa dia nak? Ilmu kebal. Sebab apa? Dia supaya tak load di senjata. Kalau dia tembak tak ada jadi apa-apa. Tapi saya katakan, saya tengok satu seorang kawan saya, yang aku perlukan bukan ini. Yang aku lebih perlukan ialah apa? Kebal jiwa, kebal hati. Masya Allah, itu sebenarnya yang kita perlukan. Sebab macam mana pun kebal kita, suatu hari nanti kita akan mati juga. Rasulullah SAW pun pergi ke perang Uhud, tembus juga tombak tu ke tubuh dia yang mulia itu. Tetapi apa yang ada pada Rasulullah yang tidak ada pada kita adalah lapang dada. Sebab tu Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Tu surah Insyirah tu lapanglah, berlapang dada. Aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So model lapang dada ni yang paling ada ialah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak belajar pada para nabi dan terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah juga seperti kita. Dia ada urusan-urusan lain. Dia nabi, dia rasul, dia juga ayah, dia juga suami. Bukan seorang isteri, 10, 9. Seorang.
Maknanya depan dia ada masalah lain dengan jiran, dia ada buat masalah kalau di Mekah. Kemudian dia ada apa lagi? Dia ada negara untuk diperintah. Bukan suatu perkara yang mudah. Dia juga sebelum dia jadi nabi itu dia adalah peniaga, dia juga adalah pengembala kambing sebelum itu. Jadi dia adalah orang biasa seperti kita, tetapi orang biasa yang luar biasa. Itu dia. Bukan tak sama dengan kita. Dari segi badan dia, tubuh betul, emosi dia ada uji dengan perkara-perkara yang sama seperti manusia, tetapi ada yang tiada pada kita, iaitu lapang dada. Itu yang kita nak sangat. Jadi sebab tu kita memilih doa ini. Apa istimewa doa ini? Sebab sejak kita kecil lagi sebenarnya di bangku sekolah lagi, anak-anak tadika pun dah baca. Saya pun baru sebentar tadi baca. Saya tak pasti pula sama ada dalam sunnah ditunjukkan perkara ini, tetapi kebanyakan para asatizah memanglah membaca doa ini kerana apa? Bukanlah kita kata fadilat atau apa, tetapi untuk kita menenangkan hati kita sendiri itu, supaya kita sedar bahawa kelapangan dada itu hanya boleh diperolehi daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh bagi. Saya sebenarnya nak baca, nak bintang tajuk ni saya pun segan. Sebab saya sendiri pun bukanlah orang yang kata ikon lapang dada ni. Tak saya tanya isteri, tanya anak-anak. Tanya. Lagi anak saya datang, macam mana muka saya bila anak saya ganggu saya tengah berceramah ni. Jadi kita bukan orang yang sentiasa lapang. Tapi mudah-mudahan kita mendekati kepada kelapangan itulah. Mudah-mudahan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman akan menjadikan kita orang yang makin tenang. Sebab tu orang kata kalau kita lihat orang-orang yang biasa dia muda, dia cengih, tapi bila dia dah makin, saya tengok mak saya lah. Dengan anak-anak, masya-Allah, semua orang tahu, jiran-jiran pun tahu. Sampai sekarang orang ingat lagi. Oh, dah jadi ustaz dah kau Dia pun tahu kita bergaduh dengan mak kita apa semua. Dia tahu. Tetapi dengan cucu, masya-Allah, ya Allah, kata pijak semut pun tak mati kalau bahasa kita. Ya Allah, ini ke mak aku. Kita pun rasa macam tu. Sebab apa? Semakin lama pengalaman, masalah pun dah makin kurang, atau masalah ada, masalah akan sentiasa, tapi dah tahu macam mana nak handle masalah. Itu pengalaman, itu mendewasakan. Jadi kita katakan jawapan dia sebenarnya ada dalam doa ini. Sebab apa? Orang buat apa, ada kursus ke, ada kita katakan sebagai terapi apa, anger management misalnya kan, untuk mengawal kemarahan tu. Sampai orang buat movie pun pasal tu kan, orang buat komedi pun pasal tu. Sebab apa? Dia adalah perkara yang sangat penting. Kita perlukan lapang dada ni. Sebab hakikat hidup kita ni diselubungi dengan apa? Dengan kerisauan, kita ketakutan, kita kesedihan. Kita ada pasangan hidup yang kita hidup daripada awal lagi, daripada zaman muda lagi, sampailah kita ke akhir umur yang di mana kita sama-sama menjalani kehidupan yang tua dan kehidupan yang mendekati kematian gitu. Tetapi ada kerisauan. Kita tak risau kita bertemu dengan Allah SWT, tapi kita tidak mahu kehilangan salah seorang dari pasangan kita yang telah lama hidup susah payah bersama ni. Orang yang dah hidup lama dia tahu perkara tersebut. Itu kerisauan yang akhirnya nak tak nak kita terpaksa hadapi. Itu kehidupan. Dan kita ada anak. Ada kawan saya yang kehilangan anak kecil. Daripada kecil-kecil, anak dia kecil lagi, baru keluar, baru sebulan, 2 bulan dah pergi. Itu semua adalah suatu benda yang memang sangat kita mengharapkan, mendambarkan satu kelapangan dada daripada Allah SWT. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, apa yang kita nak bincangkan ini sangat relevan, iaitu zaman kita diuji dengan Allah SWT, satu dunia diuji dengan COVID-19 ni, menyebabkan manusia tertekan, risau, takut, ada yang kehilangan orang, ada orang yang ahli keluarga dia mati pun kerana COVID ini. Dan ada juga yang manusia yang diselubungi oleh kesedihan kerana diuji dengan kehilangan pekerjaan, anak-anak nak start sekolah, dan macam-macam pelbagai hal lagi yang sebenarnya yang diuji kepada kita ni umat pada zaman ini. Sedangkan Allah SWT, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi pada ayat 38, itu ketika Iblis, Adam dan Hawa itu diturunkan daripada syurga, apa kata Allah? Qulnah bitu minha jami'a. Keluarlah kalian semua daripada syurga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepada kalian itu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kata Allah SWT. Allah kata apabila datang petunjuk, kau ikut petunjuk ini, maka tidak akan ada rasa takut pada kalian dan tidak akan ada rasa sedih. Kita kata takut sedih ni selalu, saya pun takut, saya pun sedih. Kita kata kalau lihat pada Rasulullah pun menangis apabila anak lelaki, kalau tak silap Ibrahim tu wafat, meninggal dunia. Ada kesedihan itu.
Jadi bagaimana Allah kata siapa yang ikut petunjuk, dia tak akan rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Jadi Syekh Nabulsi, hafizahullah, dia kata, takut bermakna apa sebelum kita jelaskan lebih lanjut, takut bermakna, minta maaf, ya takutlah apa yang akan datang. Takut, bila kita takut, khauf tu, kita takut apa yang mendatang. Esok ada rezeki tak? Esok masih ada nyawa tak, anak kecil lagi? Besok aku akan ada pasangan hidup tak? Esok bos aku masih terima tak? Esok kerja tak siap lagi apa? Macam-macam kerisauan. Aku habis belajar ni habis berbelah-belah ribu, berpuluh-puluh ribu. Macam-macam. Kita ni tengah ni internet ni, kalau tiba-tiba internet down, habis. Selamat. Sayonara. Mata Ashita, jumpa esok. Kita kata macam tu. Tapi tak. Kita semua mengharapkan bless Allah, rahmat Allah SWT. So Syekh Nabulsi kata, dia kata kita takut ni pada akan datang, sedih pada yang telah berlalu. Jadi kalau kita letak situasi kita pada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang dijadikan oleh Allah SWT, moyang kita ni, Nabi Adam alaihissalam tu masa dia duduk kat syurga tu, dia lahir, kalau kita kata bukan lahir lah, Allah cipta dia daripada tanah, Allah bentuk, kemudian Allah tiupkan roh dengan izin dan cara yang layak bagi Allah. Maka dia hidup di syurga, tempat dia penuh dengan benda yang mewah, senang lenang, tak adanya panas matahari, tidak ada kerisauan, tidak ada kesedihan dekat dalam syurga. Yang ada cuma happiness saja. Happy sahaja. Cuma apa yang dilarang oleh Nabi Adam AS ni untuk tidak mendekati satu pokok sahaja. Yang lain itu semua adalah milik kamu. Itu yang apa Allah SWT berikan kepada Adam dan pasangan dia Hawa. Namun setelah dia turun ke bumi ini, sebab apa? Sebab tersilap langkah, termakan bujukan iblis itu, makan pada buah pada pokok yang dilarang tadi, maka akhirnya dia terpaksa keluar dengan cara yang tak sepatutnya lah, yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimanapun memang Nabi Adam akan turun, sebab Nabi itu Allah kata wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allah nak jadikan Adam ni khalifah, tetapi ada cara lain. Kita bincang minggu lepas, kita dah bincang takdir Allah ni banyak. Macam mana pun takdir Allah, tapi Allah bagi kita peluang untuk memilih takdir tu. Sama ada Allah izin atau tidak, itu kita nak harap rahmat Allah. Sebab tu kita ada istikharah, kita harapkan takdir yang kita pilih tu takdir yang betul untuk kita. Takdir yang baik untuk kita. Macam mana pun kita berkisar dengan takdir Allah SWT, tetapi pilihan tu tetap di tangan kita. Sebab Allah SWT, dia tak bagi 100%, 100% dia kontrol pun tak, 100% dia lepas pun tidak. Kita tak boleh pilih mak ayah kita, tapi kita boleh pilih pasangan hidup kita. Kita tak boleh pilih anak kita, sebab anak kita dia keluar yang tu lah. Boleh usahalah nak dapat lelaki ke perempuan ke, boleh usaha, boleh ikhtiar, boleh doa. Tetapi akhirnya dia beri siapa yang dia nak bagi. Tetapi kita boleh pilih pasangan hidup kita. Jadi dia berkisar kepada ada yang Allah benarkan ikut kadar, ikut kemampuan kita. Jadi bila dia turun ke bumi, mesti dia akan ada apa satu benda yang paling ada ialah mesti dia akan rasa takut. Betul tak tuan-tuan, sebab puan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab bila turun kat bumi, itu bukan tempat yang dia biasa. Saya pindah daripada Selangor, Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan. Asal-asal mula kita rasa takut, risau juga ada ke orang nak terima, orang tempatan nak terima kita ke, ada ke orang nak datang mengaji, penuh dengan kerisauan. Tetapi apabila kita jazamkan hati, tetapkan azam, penuhkan strategi kita dengan strategi yang betul, maka kita jalan saja hidup ini mengharapkan kelapangan daripada Allah SWT. Jadi dia akan rasa takut. Dan dia juga turun bukan dalam keadaan yang terhormat lah, kalau kita kata boleh dengan izin kata-kata tu. Bukan kita nak menghina Nabi, tidak sama sekali. Tetapi bila kita katakan bahawa dia keluar dalam keadaan dia lakukan kesalahan, dia langgar perintah Allah SWT. Bukan melanggar perintah Allah SWT bagi seorang Nabi bukan sesuatu yang sikit-sikit. Melanggar perintah Allah SWT ialah suatu benda yang melibatkan rahmat, kasih sayang Allah SWT. Itu sebenar tu. Jadi bila dia turun sedih, teringat dekat syurga. Misal katalah, teringat dekat syurga, teringat kepada apa yang dia telah buat. Perkara ini sebenarnya sampailah akhirat, apabila umat manusia, umat Muhammad datang bertemu dengan para Nabi, kita akan dalam hadis, kita akan jumpa dengan Adam AS dulu. Tapi Adam AS dia tak mau. Dia tak mau bagi syafaat sebab dia kata aku dah buat salah kat lu. Penyesalan dia tu sampai ke hari akhirat. Nampak begitu sekali beratnya. Kita relax je, tak apalah, Allah ampun, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Tetapi kita jangan pernah lupa dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi akan ada kesedihan, akan ada kerisauan. Maka Allah SWT seolah-olah nak bagi tahu juga kepada kita,
Apa yang berlaku kepada Adam AS ni sebagai pujukan kepada kita. Pujukan kepada Nabi Adam tu pujukan kepada kita. Apa yang akan datang itu rahsia Allah SWT. Kalian ikhtiar. Apa yang telah berlalu, telah berlalu. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita tak boleh buat apa-apa apa yang telah lepas, melainkan kita ikhtiar untuk memperbaiki apa yang akan datang. Sebab tu Allah kata apabila petunjuk Allah tu datang, maka ikutilah petunjuk itu. Siapa yang ikut petunjuk, maka dia tak ada rasa takut dan dia tiada rasa sedih. Maksud takut di sini adalah takut yang melampau. Takut yang tak sepatutnya, unnecessary. Yang tak sepatutnya kita ada rasa takut. Misalnya kita takut nak sampaikan kebenaran, kita takut orang tak boleh terima, tapi kita tak sampaikan lagi. Akhirnya kita duduk diam kat rumah macam tu saja. Kita kena buang kerja misal, dulu CEO misal, ataupun kita dulu pilot. Kena buang. Zaman COVID-19 pun ada orang kena buang. Terpaksa jual goreng pisang, malu. Takut orang kata apa. Ni staff aku dulu masih kerja lagi, nanti kata apa tengok aku. Kita rasa malu, kita rasa takut. Sebab dulu kita duduk company besar, sekarang kita duduk company, kita terpaksa berniaga sendiri, kita ada rasa malu, ada orang rasa takut. Dia duduk kurung dalam bilik sebab dia tak nak keluar. Ada orang pula dia kurung dalam bilik sebab dia rasa COVID-19 ni menyembunyi hidup dia dalam udara dan bagaimana. Dia boleh masuk pula ikut tingkap lah macam-macam. Sedangkan pakar kata melalui titisan, dia takut berlebihan. Masjid pun dia tak pergi dah, dia tak nak dekati dah sebab dia kata apa ini bahaya. Bahaya betul. Tetapi bahaya dengan kadar-kadar je, SOP dan sebagainya, insya-Allah kita ikhtiar. Jadi dia tak boleh sampai kehidupan dia habis kerana takut yang melampau, takut yang tidak sepatutnya. Ramai orang yang dia ni ada potensi dalam hidup dia, dalam diri dia, tetapi potensi itu tidak keluar kerana takut. Dia tak ubah, masyarakat dia tidak ubah, keluarga dia masih terus ke amalan khurafat dan syirik kerana apa nenek moyang dia buat, so dia takut nak berubah. Takut nanti keluarga cakap apa, takut saudara mara kata apa, takut jiran kata apa. Akhirnya yang menderita itu diri sendiri. Itu takut. Sebab tu Allah SWT keluarkan Nabi Musa daripada tempat dia untuk keluarkan potensi dia. Hilangkan rasa takut daripada Firaun, hilangkan, kamu pergi ke satu tempat, mulakan hidup baru, datangkan kekuatan diri, datangkan dengan tarbiyah-tarbiyahnya. Jadi menyebabkan kalian nanti akan dewasa, kamu akan kembali balik jumpa dengan Firaun. Begitu juga Nabi Yusuf AS. Allah startkan dengan ketakutan, masukkan dalam perigi apa semua, supaya apa, dipolish. Ketakutan tu dihilangkan, ketakutan dengan pengalaman, akhirnya dia jadi menteri, jadi pemerintah. Itu semua Allah datangkan. Allah datangkan kepada Nabi, sahabat takut, kalah dan sebagainya, akhirnya dengan pengalaman itu menjadikan dia lebih lapang dada. Dan kita tak nak lapang dada ni, kena hadapilah apa yang hendak ni lapangkan tu. Cabaran kepada nak melapangkan dada tu, ada cabaran-cabarannya. Nak membesar ni, macam-macam lagi. Dan kita sama belajar apa, macam-macam dengan kerja dan sebagainya. Itu adalah cabaran-cabaran yang kita minta pada Allah SWT. Kalau Allah dapat berilah kepada kita kelapangan ini. Dan kelapangan tentulah sahaja, bukanlah sentiasa. Tetapi lapang ni apa ya? Bukanlah maksudnya relax, tenang. Orang kata apa, pergilah cari kerja. Tak apalah mak, lapang dada. Ini bukan lapang dada. Mak kita pun dah serabut, dah tengok kita kat rumah. Itu bukan, itu relax terlebih. Lapang dada ni maksudnya bila kita hadapi satu perkara itu, kita tidak berlebihan dalam bersedih. Kalau kita bergaduh, kita tak berlebihan. Ciri orang munafik antaranya bila bergaduh, dia berlebihan. Maka siapa yang benar ikut petunjuk Allah, dia faham lenggu Al-Quran, dia faham sunnah, sepatutnya akan jadi seorang yang tak takut, yakni melampaui batas. Sebab dia tahu setiap apa yang dia lakukan ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia tahu bahawa apa yang ada pada dia, dia tak sedih sangat kalau kehilangan suatu benda, sebab dia tersedar bahawa apa yang ada pada dia itu hanyalah pinjaman semata-mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini adalah milik Allah. Inna lillah. Lillah ni milik Allah. Milik Allah. Kita ni milik Allah. Kalau kita ada handphone, saya berhak, saya nak baling pun tak ada masalah. Ini milik saya. Jadi Allah SWT, kita ni milik Allah. Sebab tu kita kata, kenapa Allah tentukan takdir ni, maknanya kita tak faham. Kita seperti mana iblis yang menyalahkan Allah SWT. Dia kata, engkau yang telah buat aku jadi macam ni, maka aku akan sesatkan Adam ni sebut. Aku sesatkan cucu cicit. Adam tak. Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dah zalimi diri kami sendiri. Itu beza Adam AS, beza iblis. Iblis salahkan takdir. Jadi apabila
Kalau kita lihat bahawa dalam Al-Quran sendiri Allah kata jangan takut pada mereka, yang ini orang-orang kafir, ini orang-orang yang menentang Allah ini, tetapi takutlah kepada aku. Itu kunci kepada lapang dada ini, tidak takut kepada lain melainkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kafir di Mekah juga, kalau kita lihat dalam rintitan sirah, kalau dalam Quran sini dinyatakan bahawa ada satu keadaan di mana orang-orang bila Rasulullah dah fatu Mekah, dah berjaya buka Mekah, orang-orang kafir ni tak dibenarkan untuk datang ke Mekah dah. Maka mereka perlu keluar daripada Mekah pun, tanah suci kan. Kita sebab tu kata tanah haram kita katakan. Sebab haram dia perkara-perkara yang syirik dan sebagainya. Maka ada beberapa orang lah yang rasa risau. Risaulah sebab apa? Orang-orang Arab ni ramai, yang bukan Islam ni pun ramai. Jadi mereka ni adalah salah satu sumber ekonomi kepada Mekah ni. Bila dia pergi ke Mekah, kita dapat berniaga dan macam-macam, mereka bagi duit dan sebagainya. Tetapi Allah SWT jamin rezeki itu sampai sekarang, walaupun tidak ada orang bukan Islam di sana, orang kafir di sana, tetapi lihatlah macam mana Arab Saudi sekarang. Dia punya kaya-raya tak payah banding dengan kita. Tu Allah jamin. Zaman Covid memanglah kita kata orang tak boleh pergi kejap. Tetapi lepas Covid ni, dia punya minyak dia lagi, macam-macam lagi. Itu kita lihat macam mana tempias dia kekayaan itu pun menyeluruh ke negeri-negeri lain juga. Allahu Akbar. Itu janji Allah SWT. Yang penting kita pegang pada janji Allah SWT. Siapa usaha, Allah akan bagi kejayaan dengan dia. Jadi bab sedih pula kita kata kalau kita kehilangan orang tersayang, misalnya anak kecil, bayi misalnya. Bukan kita tak boleh nangis, kita boleh nangis. Rasulullah nangis. Sahabat tanya pun. Orang yang tak nangis ni hati dia kering. Hati dia keras. Orang yang tak boleh nangis ni relax, bensin dia. Tenang je. Itu tak tahu hati dia macam mana. Kadang-kadang dia dah merintih kat dalam hati. Ada orang dia tak tunjuk. Ataupun dia nangis dalam bilik dia. Nangis dalam bilik air ke. Orang kata tengah potong bawang tu, sebenarnya dia nangis. Tapi dia kata bawang, dia salahkan perkara-perkara lain. Jadi itu. Bila sedih boleh. Tetapi Allah tak bagi apa yang Nabi larang. Nabi larang meratap. Meratap ni sampai tarik-tarik rambut. Kadang-kadang kalau orang Arab ni sampai koyak-koyak baju. Kalau kita lihat kalau tuan-tuan lihat suka tengok cerita Tamil ke, cerita Hindustan ke, kalau tengok zaman-zaman dulu punya cerita Tamil, macam mana bila dia merintih anak dia mati. Macam itulah. Dia punya sedih, dia meratap tu, yang itu Allah larang. Akhirnya ada orang yang apabila dia berlaku sesuatu yang dia tak suka, dia tinggalkan ajaran Allah, dia kata Allah tak sayang dia, Allah dah tinggalkan dia, maka dia tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tak nak. Sebab tu kita kata orang yang ikut petunjuk dia tak sedih yang melampau. Dia sedih tetapi tidak sedih yang melampau. Itulah yang kita katakan sebagai apa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu yang kita katakan sebagai lapang dada. Sebab tu awal-awal kita kata kalau bolehlah menuntut ilmu kebal, saya tak sarankan ilmu kebal yang kulit ni. Kulit ni biarlah dia kulit, tak apalah, dia kulit memang dia akan cedera juga. Yang kita nak ialah lot hati ni. Orang letak ikon marah kat dalam Facebook kita, orang nasihat kita, orang cakap benda yang tak sepatut kita, orang tohmah kita. Takkan semua benda kita nak. Kalau 100 orang kalau bahasa kasar kita kutuk kita, takkan 100 orang kita nak layan. Kita banyak lagi urusan-urusan yang perlu diuruskan. Kitab dekat ni pun tak habis baca lagi. Sebab apa? Banyak sangat urusannya. Takkan kita nak habiskan sisa hidup kita melayan benda yang tak sepatutnya. 1, 2, 3, kalau betul benda tu betul patut kita uruskanlah. Kalau melibatkan maruah sangat, dia tomah kita sampaikan bisnes kita jatuh apa semua, yes, kita kena urusi. Tapi kita boleh uruskan dengan cara yang elok lah, iaitu dengan cara undang-undang dan sebagainya. Tetapi jangan kita habiskan masa bertelara, berhujah dengan akhirnya menyebabkan masa kita habis. Kita kadang-kadang orang yang memang komen kat kita tu, memang dia tak nak dah dengar kita pun. So apa kita nak habiskan masa dengan dia, sedangkan kita ada 80,000 lagi pengikut yang lain, 100,000 lagi, 30 orang lagi nak ikut kita, kita konsentrate pada orang yang nak ikut. Yang tu nak berserah ke Allah SWT nasib dia. Kan kita nak buat macam mana? Kita dah usaha, yang penting kita tak boleh kontrol segala. Itu kena faham. Ada benda yang kita tak boleh kontrol. Ada benda yang di luar kawalan kita yang kita konsentrate apa yang kita boleh kontrol. Sebab tu kita kata lapang dada. Jadi kita katakan bahawa kita bayangkan kita tunjuk, kita lihat kepada siapa? Kita lihat kepada salah seorang daripada Rasul, iaitu Rasul Ulul Azmi yang kita nak, seperti mana Coach Allen bagi tahu awal-awal tadi, seorang Allah datangkan satu orang role model yang kita boleh ikut, walaupun dia ini diturunkan kepada Bani Israel, tapi yang menariknya Bani Israel tak ikut dia dah. Yahudi tak ikut dia dah. Orang Islam yang ikut dia. Sebab Musa AS ini adalah seorang Rasul Allah. Agama dia apa tuan-tuan? Agama dia bukan Yahudi, agama dia adalah Islam.
Adam alaihissalam sampailah ke akhir zaman, semua yang pada nabi itu adalah Islam. Tidak ada istilah Nasrani, tidak ada istilah ya Yahudi. Yang ada hanya Islam. Itu dia. Tunduk patuh kepada Allah SWT. Jadi Musa alaihissalam apabila baginda diperintahkan untuk kembali berjumpa dengan Firaun, ini yang kita nak dengar sebenarnya. Dia apa, untuk apa dia nak pergi jumpa dengan Firaun ni? Dia nak pergi say hi tu ayah angkat dia ke? Hi dad. You still mad at me? Atau dia nak kata macam tu? Takkan dia nak cakap macam tu kan? Dia keluar daripada habis dia daripada Madian, dia nak bawa isteri dia keluarlah, mulakan kehidupan baru. Wallahu alam, dia tak ke mana kita tidak diberitahu. Tetapi adakah dia akan kembali ke Mesir senyap-senyap nak mulakan hidup dia baru? Wallahu a'lam. Tetapi tidaklah dalam list dia dia nak jumpa dengan bapa angkat dia Firaun, tidak. Sebab dia dah buat satu kesalahan, dia dah terbunuh siapa? Terbunuh satu orang Mesir Kipti ni. So menyebabkan dia ini dicarilah, dia jadi buruan istana. Dead or alive lah kita kata macam tu. Hidup atau matilah. So dia terpaksa lari hinggalah dia ditakdirkan oleh Allah SWT sampai ke Madian tu. Dan cerita dia panjang lah. Akhirnya setelah dia dah kahwin, dia semua dia dah dapat dia keluar daripada negeri dia, dah habis waktu dia untuk berkhidmat kepada ayah mentua dia. Dia sampai ke satu tempat, dia berjumpa dengan izin perkataan itu Allah SWT lah. Allah SWT datangkan dia wahyu untuk dia menjadi nabi. Dan nabi, rasul maksudnya bukan suatu benda yang wow, happy, hari ini aku jadi nabi, hari ini aku jadi rasul. Dia macam mana orang kata, dalam bless tu ada curse. Minta maaf, itu perkataan kita, ni perkataan orang-orang zaman moden. Dalam suatu benda yang dirahmati Allah SWT tu sebenarnya ada tanggungjawab. Dia bukan satu benda yang kita happy gila, happy sentiasa, bukan. Dia mesti ada rasa bebanan. Sebab orang ingat kahwin. Orang kata kahwin, yes, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan happy. Kan, badan pun jadi gemuk. Tunggu dah ada anak, tengok. Orang baru kahwin, kawan-kawan saya baru kahwin. Setiap hari update status dengan isteri. Tapi tengok bila dia ada anak, kuranglah sikit. Wife dia pula update status isteri. Sebab dia berasa sibuk, pening kepala. Rambut pun dah makin kurang. Apa sebab uban pun dah bertambah. Sebab dia tahu apa? Kebahagiaan itu tidak selama-lamanya, penuh dengan tanggungjawab. Sebab tu bapak saudara Spiderman kan cakap kan, dengan power tu ada responsibility kan. Apa yang kita ada tu ada tanggungjawab dia. Jadi rasul ni apa dia datang, antara yang diberitahu oleh Allah SWT ialah supaya dia kembali kepada berjumpa dengan Firaun. Orang yang dia lari daripada tempat tu, tak mau dia kembali ke istana tu, tak mau dia jumpa dengan orang yang kejam ni, tapi Allah perintahkan buat apa yang dia tak suka. Itu dia. Bagaimana nak lapang dada suatu benda yang kita tak nak kawan dengan orang ni, tapi Allah suruh kita jumpa balik. Bukan jumpa pergi perang lah. Kalau perang okey lah, this is time to revenge lah. Tapi tak boleh kumpul orang perang apa, tak. Kata apa? Berkatalah dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan dia sudi nak dengar. Firaun tu bunuh orang tu, bunuh baby. Allah kata dengan kata-kata yang baik. Kita orang baru buat sikit, ni buat sesat, ni bid'ah lah apa, kita dah kutuk macam-macam benda kita cakap. Kita keluarkan dia daripada ahli kiblat, kita buat macam-macam yang tak sepatutnya. Ni memang dah keluar dah, mengaku diri. Ana Rabiul A'la, dia kata. Dia bukan kata aku raja sultan. Dia bukan kata aku sultan ke, dia kata aku ni apa? Aku ni Tuhan yang tertinggi. Itu dia. Kalau ada Tuhan, buat menara tu aku nak pergi tengok. Itu orang yang paling kejam, orang yang paling jahat, yang memang cari Nabi Musa. Sekarang Allah suruh Nabi Musa pergi menghadap. Ini bukan perkara main-main, ini perkara yang berat. Untuk orang macam Nabi Musa pun perkara yang berat. Nabi Musa bukan orang penakut, orang berani. Tetapi ini berat. Nak berhadap bukan dengan seorang-seorang. Kalau duduk dalam bilik dua orang, ayah angkat, boleh kat pujuk-pujuk ke, ajak lawan-lawan ke, negotiate ke. Tapi ini nak berhadapan dengan, dalam Quran diceritakan bahawa Firaun ni terkenal dengan bala tentera dia. Itu antara yang dia highlightkan dalam Quran. Bukan sekadar Firaun tu hebat, tapi bala tentera dia hebat. Sebab tu Allah jatuhkan sekali bala tentera dalam laut tu. Jadi nak jumpa balik orang yang ganas ni, Nabi Musa doa, Rabbi syrahli. Ini memang doa. Minta kepada Allah SWT bukan sekadar kata zikir sahaja yang dengan harian itu, tetapi memang betul-betul pengharapan daripada seorang Nabi yang tak boleh tolak. Seorang Nabi dia tak tolak tau. Dia tak kata nanti saya fikir dulu lah tuan. Saya balik dulu, saya fikir, saya tanya dengan wife saya dulu. Wife saya ada kat bawah tu. Dia tak boleh macam tu. Dia kata, Rabbi syrahli. Ya Allah. Ini berat ni, ya Allah. Berat. Rabbi syrahli. Lapanglah dadaku, ya Allah. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku.
Wahlul 'uqdatam min lisani. Kau lepaskanlah kekakuan daripada lidah ni, simpulan daripada lidah ni. Yafqahu qawli, agar mereka ni faham kata-kataku. Ini sangat-sangat penting. Seperti mana kita kata awal-awal tadi, Rasulullah SAW antara orang yang diberi kelapangan dada. Sebab tu kalam Rasulullah ringkas tapi padat. Kalam Rasulullah tak pernah penuh dengan kemarahan. Kalam Rasulullah sentiasa tenang. Dia marah, tapi dia marah itu marah kerana Allah. Dia tak marah berlebihan. Kita marah, mula marah satu benda. Mula cerita pasal dia tak pergi sekolah. Betul sampai berbabit sampai habis. Sampai 7 keturunan kita sebut. Sebab kita selalu. Sebab tu Nabi Musa minta lapang dada. Sebab lapang dada kat sini, kat dalam dada ni ada apa? Ada jantung. Bila kita malu, bila kita sedih, bila kita takut, nervous, apa yang akan bergerak? Jantung kita. Dia akan bergerak dengan pantas. Dan dia akan bawa dekat sini pipi. Kita jumpa lama orang tak jumpa, kita segan, kita akan rasa pipi ni bergerak. Dia gerak gitu. Sebab apa? Akhirnya dia akan bawa kat lisan. So lidah kita akan jadi kaku. Memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi Musa ni kalau Israeliat, tapi kita tak nak bawa riwayat tu. Kita bawa daripada segi biasa saja, nak jumpa orang yang jahat ni bukan mudah. Akan menyebabkan lisan kita ni jadi kaku. Satu, sebab ni raja ni, raja zalim pula tu, kaku. Kemudian satu lagi, kalau tak kaku pun lidah kita lebih sangat. Okey. Okey, saya minta maaf terkeluar saya rasa. Tu cabaran. Tengah syok bercakap dia, tiba-tiba macam kenapa terkeluar ni? Okey, tak apa. Jadi kita katakan bahawa bila dia sampai ke lisan, dan kadang-kadang lisan kita mula-mula kita cadang nak nasihat orang. Akhirnya kita jadi kepada maki hamun, cela, merendahkan orang di hadapan kita. Dan kita kena kenal, kita kena tahu kalau ikut sejarah Al-Quran ditulis Nabi Musa ni dia jenis yang cepat marah. Cepat marah. Allah pilih nabi-nabi ni macam-macam. Ada macam Rasulullah, relax, tenang, sahabat pun begitu. Sebab Allah nak tunjuk bahawa agama ni boleh untuk semua. Aku pemarah lah, aku tak boleh lah jadi ikut agama Islam. Musa AS pemarah. Umar Ibn Khattab pemarah. Tapi macam mana dia dengan Islam? So, dia tahu dia ada perkara tersebut. Dia tahu nanti dia akan cakap benda yang pelik, yang lain, akhirnya menyebabkan Firaun bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh. Firaun jauh sebab dia nak jauh, tak apa. Tapi kalau dia jauh kerana aku, problem. Itu dia. Orang kalau nak jauh daripada Islam, itu hak dia. La ikrah fiddin. Tiada ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tetapi kalau dia jauh kerana kita, problem. Mungkin kita juga akan disoal juga oleh Allah SWT. Itu problem. Jadi kita jangan kena hati-hati. Sebab tu Allah SWT kata, Allah kata dalam ayat lain, Allah kata barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, maka dia Allah akan melapangkan dada dia untuk Islam. Sebab tu perkataan isyrah ni daripada syaraha, yang maksud dia luas, dia lapangkan baik secara material ataupun secara emosi, perasaan dan sebagainya. Kita nak lapang material, betul. Sebab bila kita lapang material, dada kita pun akan lapang. Itu dia. Sebab tu Rasulullah SAW, minta maaf. Sebab tu Syekh Al-Qaradawi, Hafizahullah, dia tulis buku pasal fake ekonomi. Antara dia kata kena ada rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Sebab bila besar segala-galanya tenang, hati kita tenang, diri orang keluarga pun tenang. Anak-anak dia ada urusan dia boleh uruskan dengan baik. Kita ada urusan kita dengan baik. Saya mengajar online. Bukan semua budak orang senang tau. Saya tengok anak-anak ada yang terpaksa sini main, rumah dia kecil je. Adik-adik beradik dengan tak pakai baju apa, budak kecil-kecil duk bayar lompat-lompat atas katil. Sampai budak nak belajar pun stres. Sebab ada orang macam tu je, kedudukan rumah dia macam sebesar itu sahaja. Jadi kita perlukan suatu menjana ekonomi dia juga boleh melapangkan dada. Sebab tu Ibn Ashur dia kata apa? Dia memahamkan permohonan Nabi Musa AS ni sebagai hilangkanlah dari fikiranku rasa takut, seumpama yang dapat menghalangku daripada ke depan untuk memanfaatkan dan juga keberanian aku dan menimbulkan keberanian. Maksudnya apabila kita lapang dada, apa yang kita boleh dapat ialah pertama kita hilang rasa takut. Takut daripada perkara yang mendatang. Kita risau kalau aku cakap ni orang boleh terima tak? Kalau aku buat ni orang boleh terima tak? Kita risau perkara tersebut. Ada orang pernah cakap, kawan saya cakap aku tak nak kahwin, aku takut aku tak jadi suami yang baik. Ada orang. Sebab dia risau. Saya kata kat dia, sepatutnya apa yang kita buat ialah baiki diri. Bukan biarkan diri kita dalam ketakutan. Kita kena baiki diri. Apa kita nak buat? Of course kita kena
kaji satu benda tu betul-betul. Kalau kita ada deadline, misal kita seorang orang yang peniaga ataupun kita seorang designer misalnya, kita perlukan menguruskan masa kita dengan baik. Sebab menguruskan masa dengan baik juga adalah yang dapat kita menimbulkan kelapangan dada tu. Kalau kita tak uruskan satu urusan tu dengan baik, dengan Rasulullah macam mana dia uruskan urusan dia, keluarga semua. Dia ada urusan-urusan dia letakkan dengan baik, maka akan timbul lapang dada. Kalau kita tak uruskan dengan baik, maka yang akan timbul akhirnya adalah keserabutan. Sebab kita ni sibuk. Sebab tu masa lapang ni, masa COVID-19 ada orang lapang buat benda yang elok. Yang dengan keluarga dapat spend time dengan baik. Sebab apa? Itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Bukan senang Allah nak bagi masa lapang. Tenang je tengok orang ni, boleh ada orang tenang. Sebab apa? Dia boleh tengok anak-anak dia boleh buat kerja at the same time. Itu semua kelapangan. Sebab tu dengan kelapangan Allah bagi kita istiqamah. Dengan kelapangan Allah buat kita buat baik kepada semua makhluk Allah, termasuklah musuh kita sendiri. Bayangkanlah seorang doktor, dia ada musuh, dia nampak pesakit datang tu musuh ketat dia. Dia pegang pisau bedah tu. Apa dia nak buat? Dia nak tamatkan nyawa ke? Letak dos dadah berlebihan ke dalam badan si sakit? Atau dia nak jalankan tugas dia sebagai doktor? Lapang dada. Cikgu, lapang dada. Ini anak murid ni, tak elok ni anak murid ni. Doa yang bukan-bukan. Anak, ibu, ayah, doa yang bukan-bukan. Sebab tu, si Tenggang, mak dia pun menyesal. Disumpah jadi batu. Sebab apa? Terlampau ikutkan hati dan perasaan. Ikutkan hati perasaan menyebabkan nasib menjadi bubur, akhirnya apa pun tak ada. Tiba-tiba kalau kita doa yang buruk untuk anak, tiba-tiba terbuka pintu langit. Selalunya tak terbuka. Doa buruk ni tak sentiasanya jadi. Allah itu cerdik. Allah itu tahu. Allah mengabulkan doa yang baik. Tetapi katalah satu ketika doa itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita tak mahu perkara itu tersebut berlaku. Sebab tu Allah kata, wahlul, lepas tu Nabi Musa dia minta, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya mereka ni faham kata-kataku. Salah faham ni menyebabkan apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT? Salah faham ni menyebabkan terpecahnya rumah tangga. Ramai orang bercerai sebab benda sekecil-kecil je. Sebab apa? Sesalah komunikasi. False communication. Dia tak faham. Suami dia tak faham. Isteri dia tak faham. Dan bukan sekadar tak faham, tak cuba untuk memahami. Itu sebab tu Nabi kata, kalau tak mampu cakap, tengah marah ni, kalau tak mampu cakap, nak buat apa tuan-tuan? Diam je. Masuk bilik tidur. Kunci pintu. Mesej cakap nanti saya jumpa balik. Shut down. Sebab kita tak boleh. Kalau kita dah santut, kita dah terlampau marah. Sebab tu ada pandangan kalau tak silap Dr. Yusof Qaradawi pun, kalau marah yang sampai menghilangkan akal, marah yang sampai hilang akal ni, talak dia pun tak jatuh. Mengikut satu pandangan. Tapi bukan mazhab Syafi'i ya. Mengikut ada ulama yang berpandangan macam tu sebab dia dah tak boleh menguasai akal dia dah. Sebab tu kalau kita tak boleh berkata yang kata-kata yang baik, kata Nabi diam. Sebab berapa banyak kali niat kita nak nasihat orang macam kita kata tadi, akhirnya dia bertukar menjadi celaan. Saya ambil sikit lagi. Apa kata Buya Hamka, dia komen tentang ayat ni. Dia kata dapatlah difahamkan bagaimana pengaruh lidah ini yang fasih, perkataan yang senang, mudah, ringkas tapi dapat dimengerti, terutama bagi seorang yang diutus dari Rasul ni. Orang Rasul dia tak boleh cakap berbelit-belit. Rasul dia tak boleh cakap benda yang berkias-kias. Dia kena qaulan syadidan. Cakap jelas. Kita cakap baik bukan maksudnya pusing sini, pusing sana. Sebenarnya sampai orang pun kata, kau nak cakap apa sebenarnya kat aku? Orang yang dia marah. Kadang-kadang orang tak suka pun. Orang suka kita terus terang, tapi kekalkan cakap yang lembut. Sebab kata-kata yang baik, dan kata Buya Hamka, dia akan mengangkat martabat manusia. Orang akan kagum dengan orang yang boleh bercakap-cakap. Sebab tu Rasulullah SAW diingatkan dalam Quran, Allah kata jangan kamu kagum kepada mereka kerana mereka tu pandai berkata-kata, kepada mereka pandai menunjukkan kemewahan mereka dan sebagainya. Dan kata-kata itu mestilah menunjukkan bahawa dia itu adalah orang yang baik dan sampaikan sesuatu yang baik dan sampaikan benda tidak menyentuh peribadi orang tu secara direct. Benda tak ada kena-mengena. Contoh, si pemerintah ini dia tidak, kita nak tegur dia pasal dia tak menguruskan wang rakyat dengan baik. Tapi kita sentuh dia, isteri tak pakai tudung, anak pakai seksi, tak ada kena-mengena. Itu cerita lain. Itu kena cerita kat dia, bisik kat telinga dia. Bab lain, bab urusan rakyat, yes, terbuka. Itu kata-kata lapang dada. Jangan berlebihan dalam kita menasihati.
Itu penting lapang dada ni, sebab lapang dada akan menyebabkan jantung kita stabil, dia tak akan berdegup dengan kencang lah. Kita akan dapat lihat pada perubahan dia. Kita lihat siapa yang ada lapang dada ni, para Nabi, para Rasul. Rasulullah SAW macam mana lapang dada, pergi dia ke Taif, dia kena baling batu, malaikat datang offer, nak musnahkan Taif. Kalau kita kata, okay, go ahead, it's time for me to go, it's time for me to go, I'm done here. Kalau kita dah, okay, buatlah apa kau nak buat. Tak, dia kata aku minta mungkin ada zuriat dia nanti, keturunan yang akan datang yang akan ikut aku. Yang akan ikut Islam. Tentu Taif tempat orang Islam. Ada orang Islam ramai kat sana. Sekarang tengok macam mana Allah SWT jadikan. Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf? Dia digoda oleh orang perempuan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan dia masih muda. Dia inginkan perkara tersebut. Quran ada cerita. Nabi Yusuf pun inginkan perkara tersebut. Walaupun ada ulama tak suka nak cakap benda tu kepada Nabi. Tapi manusia tetap manusia. Tetapi Allah hilangkan perasaan itu dengan bagi dia kelapangan dada. Bukan benda yang mudah. Sabar ni apa? Sabar ni musibah. Sabar. Kita boleh sabar musibah. Sebab kita tahu pasrah nak buat macam mana. Tak boleh buat. Tak boleh keluar rumah. Tetapi bila Allah uji dengan syahwat, Allah bagi satu perempuan cantik ke lelaki yang boleh bagi kita semacam-macamnya. Sekarang kan heboh dengan sugar daddy dan sebagainya kan. Perkara-perkara tersebut. Itu. Jadi macam mana Allah nak bagi kita lapang dada tu? Tentu saja bukan perkara yang mudah. Nabi Yusuf AS awal yang diuji. Kemudian dia bagi peluang pula jadi pemerintah. Boleh balas dendam ke abang-abang dia. Tapi apa dia buat? Tidak ada hukuman hari ini. Dia kata, tak ada hukuman hari ini. Kita dapat peluang, this is time to revenge lah, for revenge. Ini masa untuk balas dendam. Tapi pada Nabi, pada Rasul, mereka faham setiap apa yang Allah bagi. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata, Tuhan telah buat baik pada aku. Baik tuan-tuan, kena buang dalam perigi. Abang-abang buang dalam perigi baik. Baik. Kena goda pula, kena masuk penjara bertahun-tahun. Baik Allah. Nabi Yusuf kata Allah baik. Sebab dia ada apa? Dia ada lapang dada. Melihat sesuatu selepas pada kesukaran itu akan menyebabkan diri kita lapang. Sentiasa muhasabah di diri. Sebab Allah kata apa? Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu bersama jiwa-jiwa yang tenang, hamba-hambaku yang tenang, hamba-hamba yang diridai, dan masuklah ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita ketenangan, kelapangan dada. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sentiasa beramal dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan doa ini menjadikan kita orang yang sentiasa lapang dengan apa sahaja yang Allah berikan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menganiaya orang, supaya kita boleh membuat urusan kita lebih baik. Untuk apa? Untuk dunia, kebaikan dunia dan di akhirat. Saya rasa cukup dulu setakat ini. Saya pun dah pergi lebih masa sebab terkeluar sekejap tadi. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita sambung insya-Allah perbincangan kita dalam soalan lah. Saya kembalikan kepada Coach Alan dan Coach Asiah. Silakan. Berapa ramai orang yang saya dengan anak perempuan saya boleh ajar. Tapi anak lelaki saya puas nak mengaji. Jadi kita akan rasa banyak stress, tension, kecewa. Kan, dengan status aku mengajar ni kan, aku mengaji, anak aku mengaji pun. Kita akan cuba cakap, lapang dada tu, adakah kita marah kerana Allah atau kita marah kerana status kita? Kalau anak tak pakai tudung, aku marah dia sebab aku ustaz ke, aku marah dia kerana Allah? Itu beza pada Nabi, pada Rasul. Dia marah bukan sebab status diri, dia marah kerana Allah. Sebab tu Nabi Nuh AS, anak dia pun tak ikut dia. Well, apa nak buat? Yes. Tetapi kita selalu marah sebab jangan kau conteng arang ke muka aku. Tu. Kita pernah cakap jangan kau cemarkan agama Allah. Mana pernah cakap macam tu? Jadi itu beza antara para nabi dengan kita lah. Wallahu a'lam. Okay, ada satu soalan di sini ya. Biar saya bacakan untuk supaya dalam live pun boleh dengar soalannya. Assalamualaikum Ustaz, adakah kita boleh simpulkan bahawa lapang dada ini adalah antara ilmu debat anugerah Tuhan? Okey, ilmu debat anugerah Tuhan. Masya-Allah. nak saya cakap secara directly adakah dia ada ilmu debat? Wallahu a'lam. Tetapi dia tidak dinafikan, dia adalah sebagai satu anugerah Allah SWT yang teragung lah kalau saya boleh katakan. Kalau tak keterlaluan saya katakan. Sebab dia adalah, sebab nafsu ni dia ada nafsu mutmainnah, nafsu tenang. Dia ada lawamah yang kadang-kadang tenang, kadang-kadang tak. Itu kebanyakan kita ada perkara tersebut. Dan dia ada amarah yang memang sentiasa, yang memang out lah. Sentiasa nak marah, sentiasa tak ingat hal haram. Biasa orang average termasuk saya ni lawamah lah. Tapi dia nak sampai ke mutmainnah ni sentiasa tenang. Dan dia adalah satu anugerah.
Sebab dia ada pada Nabi Ibrahim semua, dia boleh berdebat dengan tenang. Bayangkan, dalam setengah tafsir mengatakan bahawa apabila dia kata, dikatakan orang tu Namrud, Allahu a'lam, kita pun tak tahu. Bila dia kata macam Allah itu menghidupkan hidup dan mati, dikatakan pada tafsir, dia kata apa Namrud buat? Ambil satu orang, dua orang, satu dia bunuh, satu dia biar. Kita kan tengok depan mata kita sebab aku hujah dengan raja ni, bunuh orang dia. Apa kita rasa? Tapi Nabi Ibrahim tenang. Nabi Ibrahim dah pengalaman, dia kata apa? Dia kata Allah terbitkan daripada timur, kau terbitkan daripada barat. Tu ya betul. Ketenangan tu sebenarnya adalah anugerah. Sama ada dia ilmu debat ke apa, ilmu berhujah, tetapi ketenangan itu akan menzahirkan hujah yang baik lah. Hujah yang baik ni kita tengok para nabi, para rasul, dia tak sentuh benda personal tau. Dia tak sentuh directly. Dia sentuh benda personal ni tapi tak directly. Macam mana Nabi Ibrahim cakap dengan ayah dia? Macam mana satu orang yang datang daripada jauh, dia nak tolong para nabi ni sampai dalam surah Yasin yang kita selalu baca tu. Dia datang jauh, dia kata apa? Takkan aku tak ikut satu ajaran yang benar. Dia akan cakap diri aku dulu. Sebab tu apabila orang yang diberi keterangan ni, dia kena faham satu benda. Kalau dia nak cakap tu, dia kena cakap sebab dia nak baiki diri dia. Baru dia akan rasa dia tak pergi kepada lebih daripada orang lain. Kalau tidak, dia akan rasa aku nak cakap ni sebab aku bagus. Aku nak cakap ni. Kalau kita kata directly ini adalah bagus untuk berdebat, adalah ilmu debat dengan Allah, akhirnya natijah dia kita takut aku adalah a good debater. Sekarang saya dalam dunia, saya sekarang alhamdulillah Allah bagi peluang untuk ambil master apa semua. Saya lihat dalam dunia akademik ni kadang-kadang dunia akademik ni bagus, tapi kadang-kadang dia kurang empati dan simpati. Ini pandangan saya. Kurang empati dan kurang simpati. Kadang-kadang kita lihat macam orang bila cakap pasal isu COVID-19 misal, ada orang dia tak setuju dengan penjarakan masjid apa semua. Tapi kita lihat banyak sangat dari sudut akademik. Tapi kita lihat daripada segi perasaan. Bukan orang tu tak tahu hukum, kadang-kadang orang tu sedih. Kadang-kadang kita kena lihat lebih daripada tu. Kita tak boleh hukum kalau satu orang keluarkan pandangan pelik, kita kata ni tak pandai hukum. Tak boleh. Jadi kalau dilihat dalam dunia akademik ni kebanyakannya hanya untuk hentam orang, jadi tak bagus. Dunia akademik sepatutnya melahirkan satu orang insan yang lebih baik lah. Yang faham ada ketikanya orang buat benda tu bukan sebab ilmu dia, tapi sebab emosi. Sebab kita nak berurus dengan orang. Jadi bila kita berdebat atau kita berhujah, dia kena ada rasa perasaan, aku berhujah ini, aku berdebat bukan sebab nak menang, tapi sebab aku sayang dia kerana Allah. Itu kita katakan, saya tak banyak kata dia ilmu debat daripada Allah, saya kata dia adalah satu anugerah daripada Allah. Ketenangan jiwa. Sebab dia boleh uruskan banyak benda. Anak, isteri, jiran, suami dan sebagainya. Tapi susah. Apa rahsia dia Ustaz? Rahsianya sebab dia rahsia jadi saya tak tahu. Sebab dia satu benda yang susah. Allah. Masya-Allah. Yang tadi terkeluar kejap pun panik juga. Kata macam mana dia kata. Wallahu a'lam. Yang saya tahu, saya bukanlah orang yang hebat berdebat. Jadi lebih baik saya diam saja. Ya. Okay, so ada siapa lagi soalan daripada live Facebook? Last week ada juga yang bertanya. This week tak ada orang bertanya. Okay. Dan satu lagi, minta maaf. Kalau lapang dada ni, sebab kita timbulkan isu ni, dia lapang dada ni bukan maksudnya macam perang. Bukan maksud kita tak perang. Bukan maksud kita tak marah. Tapi kita tak perang sampai melampaui batas. Marah sampai melampaui batas. Itu kata lapang. Bila kita kena hukum orang, Islam suruh pancung kita tak kitik tangan dia, dera dia macam kadang-kadang lalu barat semua macam-macam. Macam mana kalau dekat muzium tu tengok ada macam-macam jenis alat untuk orang mendera orang. Mangsa perang. Iaitu melampaui batas. Nabi larang perkara tersebut. So lapang bukan maksud ambil rokok daun dan sebagainya. Tidak, itu bukan lapang. Itu something else. Wallahu a'lam. Maaf. Itu khayal namanya. Itu khayal. Ya. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan wal asr.